Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang pada semua. Okay, so tadi aku nak buat tiga counter review dalam sektor teknologi. Okay, iaitu counter di Next, okay, G3 dan juga Opcom. Okay, so dah lama juga aku tak buat review dan dah lama juga aku tak buat video sebenarnya. Okay, so agak busy sikit dalam bulan ni. Alright, so lagi satu apa secara keseluruhan market, okay, bursa agak dia dah pecah, okay, pada 1522 tu dia dah turun. So semalam aku ada buat review di Zifu platform, okay, dan aku review juga tentang FBMK LCI dan dia dah pecah 1522 dan berkemungkinan dia jatuh lah pada hari ini. So memang dia jatuh, okay, dia sekarang bergerak pada tak silap aku tutup pada 1500 berapa dah aku lupa, tapi bawah 1522 lah. So next support mungkin 1500 macam tu. Okay, so it's okay. Okay, itu adalah salah satu lumrah dalam bursa Malaysia. Alright, dan memang banyak counter-counter yang agak orang cakap apa, agak negatif lah. Okay, banyak agak rugi. So tak apa. Alright, so pada petang ni kita fokus kepada tiga counter. So kita tengok pada D-Nex dulu. Okay, so D-Nex ni aku perhatikan dalam seminggu dua ni agak aktif juga. Okay, dan juga dia membuat kenaikan lah. Okay, so pada hari ini saja dia jatuh. Okay, so kalau kita tengok D-Nex ni volume dia agak besar, 133 juta. So agak besar juga ya. Okay, so kalau siapa-siapa tak tahu lagi, share volume bagi D-Nex ni agak besar. Okay, 3.1 bilion. Right, so share volume dia agak besar bermaksud pemegang saham dia pun ramai. Okay, so tak apa, kita tengok technical chart untuk D-Nex. Okay, so D-Nex secara daily, okay, kalau kita buat silap kalau kita boleh buat satu orang cakap apa line dekat sini. So kita nampak dia dah pecah okay, kita nampak dia dah pecah line dekat situ. Okay, so nampak tak dia dah pecah situ. Okay, so kalau kat sini pun kita boleh buat satu line juga. Sini kan kita buat line. Okay, so nampak dia dah melepasi. So ada potensi untuk bergerak naik lah. Okay, so cumanya dia mengalami selling pressure sikit pada hari ini. Semalam dan hari ini juga dia mengalami selling pressure. Okay, so kita letak RBS di area sini. Okay, kita letak RBS di area sini. Okay, so ini RBS dia. Okay, 83 sen macam tu. Okay, so dia dah pecah RBS dia. Okay, cuma dia ke bawah sikit. Tapi kita tengok MACD. Macam biasa kita tengok MACD, kita tengok RSI stochastic. Okay, RSI stochastic dan juga itu sajalah 3. Okay, so kalau kita tengok MACD masih lagi di atas kosong bermaksud ada potensi untuk daily. Okay, RSI dia mula junam dan juga stochastic nampak. Dua ni macam suami dan isteri lah nampak dia stochastic turun dia pun turun. Okay, stochastic turun dia pun turun. Okay, so kita tengok potensi pada weekly chart. Okay, pada weekly chart kalau kita tengok masih lagi di atas kosong bermaksud dia boleh berpatah balik pada bila-bila masa. Okay, tak tahu sama ada dia nak buy signal ataupun tidak, mungkin dia jatuh. Okay, kita tak pasti. Right, cumanya dekat trendline ni nampaklah dia dah melepasi trendline tu. Okay, so kita tengok RSI pun masih lagi di atas 55, so maksudnya ada strong. Okay, masih lagi dalam keadaan normal. Okay, stochastic mula ke arah ke bawah lah. Okay, mula ke arah ke bawah. Okay. Okay, okay, so itu saja untuk di next. Okay, so kita tengok next one iaitu G3. So G3 pun agak menarik. Okay, G3 semenjak agak menarik. G3 Global, tak silap aku. Okay, so G3 tak silap, tu dah G3. Aku try G3. Okay, so betul lah. Alright, so G3 kalau kita tengok pattern dia ni, okay, pattern dia agak mendatar je, selepas itu dia membuat sedikit kenaikan. Okay, nampak tak ada volume kat sini. Okay, kita tengok daily dulu Okay, kita tengok daily. Okay, dia turun. Okay, selepas itu berlakunya spike kat sini. Okay, naik. Okay, dia dah nampak MACD sebenarnya dah nampak bergerak slow je naik. Okay, cuma tak ada signal untuk dia naik. Okay, so bila dia naik tu dia melepasi resistance. Okay, kalau kita boleh buat resistance di area sini lah.
Okey, selepas itu pada 8 sen setengah ni. Okey, resistance pada 8 sen setengah ni. Okey. So lepas tu dia turun sedikit. Okey, biasalah. Okey, berlaku penjualan sebentar sebelum dia naik lagi sehingga cecah area 13 sen setengah. Okey, so kalau kita tengok area situ dah sampai overbought. Okey, dah sampai overbought. Okey, dan lepas tu confirm lah dia akan jatuh. Itu normal. Okey, dia itu normal. So kalau kita tengok ada gap kat sini. Okey, so berhati-hati. Okey, untuk G Global. So kalau tengok pada weekly tak berapa jelas sangat. Okey, so kita boleh pandukan kepada daily lah. Okey, kita pandukan kepada daily chart untuk G3. So kalau kita tengok G3 ni company dia, okey, secara quarter report dia company yang agak kurang stable. Okey, based on quarter report lah. Okey, kalau kita tengok the latest one ni dia dah keluar belum quarter report? Dah keluar bulan 11 hari tu. Okey, baru keluar. So berlakunya kerugian. Okey. So itu segi quarter report lah. Okey. So itu adalah G3. So next one is Opcom. So Opcom juga agak menarik. Tak adalah menarik. Maksudnya dia berlakunya kenaikan lah. Okey, dalam tak silapku dalam area-area September, Oktober. Okey. So lepas tu berlakunya penjualan tu. Okey, so, penjualan secara taklah besar-besaran. Penjualan secara perlahan-lahan. Okey, tapi bergerak. Okey, kalau kita tengok dia punya pattern dia bergerak turun ke bawah. So itu normal lah. So kalau kita tengok pada daily pun berlakunya sell signal di area sini. Okey, berlakunya sell signal di area sini. Selepas itu dia terus turun. Okey, kalau kita tengok histogram pun merah terus. Okey, so merah. So kalau kita tak pasti sama ada ini adalah buy signal atau tidak. Okey, so kita tak pasti. Okey, semakin macam mengecil lah. Okey, mungkin dia nak mendata ataupun dia nak cakap apa sideways. Okey. So kalau kita tengok pada RSI bawah 50. Okey, macam tak strong sangat. Okey, tak apa. Alright. So stokastik pula dah mula menjunam ke arah oversold. Okey, so kalau kita nak tengok potensi Opcom di area sinilah. So kalau kita tengok Opcom weekly ni memang tak ada nampak sell signal tak kat sini. Si hampir-hampir nak sell signal Okey, hampir-hampir nak sell signal. Okey, berkemungkinan dia turun lah. Okey, so the target mungkin di area sini. Okey, di area RBS dia, area sinilah. So sini RBS dia dah langgar. Okey. Sini kan. Sini area RBS dia dah langgar RM1 berapa sen? RM1 10 sen macam tu lah. Okey, RM1 10 sen macam tu. Lepas tu dia turun. So ada kemungkinan kalau dia ada set signal ni, ada kemungkinan dia turun lah. Turun ke arah area sini. Okey, ke arah area 77 sen tu jauh tu. Okey. So kena berhati-hatilah. Okey, boleh ada kemungkinan dia patah balik sebab dia baru saja langgar sekejap. Okey, RBS tu normal sebab apa market kita pun market bearish. Okey, so that's why dia langgar lah. Okey. So perhatikan baik-baik. So okay, kena berhati-hatilah kalau dia sell signal kat sini bermaksud okey, potensi untuk turun ke bawah tu memang banyak. Okey, so itu adalah weekly chart. Okay, so monthly chart saya tak tengok sangat lah. Okay, alright, so itu saja. Okay, untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.